Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di channel Cikgu Isha. Baik, untuk subjek pengurusan diri hari ini, Cikgu nak ajar awak semua tentang tandas ataupun bilik mandi. Yang pertama, Cikgu akan ajar awak menamakan alatan yang kita gunakan untuk membersihkan tandas atau bilik mandi. Lepas tu yang kedua, fungsi alatan yang kita gunakan untuk membersihkan bilik mandi. Lepas tu yang ketiga, Cikgu akan tunjukkan video cara untuk membersihkan tandas. Nanti anak-anak murid Cikgu boleh lakukan di rumah cara untuk membersihkan tandas. Awak perlu bantu ibu bapa awak untuk membersihkan tandas. Kan? Betul kan? Awak boleh buat? Baik, Cikgu. Saya akan tolong ibu bapa saya membersihkan tandas. Mari kita saksikan video ini. Baik, mari kita lihat. Ini adalah contoh tandas dan bilik mandi. Di dalam tandas dan bilik mandi ini tempat untuk kita membuang air besar. Tandas ialah tempat untuk kita mandi. Tempat untuk kita membuang air kecil. Tandas dan bilik mandi juga tempat kita untuk memberus gigi. Dan juga kita akan mencuci muka di tandas. Baik, kita akan lihat apa yang ada di dalam tandas. Yang pertama, kita ada tempat mandi. Di sini awak mandi. Seterusnya, kita akan lihat apa yang ada di tandas dan bilik mandi. Kita ada mangkuk tandas, tempat awak untuk membuang air kecil dan membuang air besar. Seterusnya, kita ada sinki di tandas dan bilik mandi. Ada sinki, tempat awak membersihkan muka, memberus gigi di sinki. Dan akhir sekali kita ada cermin di dalam tandas dan bilik mandi. Ada cermin, tempat awak melihat muka awak semasa memberus gigi. Baik, kita perlu menjaga kebersihan tandas dan bilik mandi. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan? Agar tandas dan bilik mandi sentiasa bersih, kering dan tidak berbau. Baik. Untuk membersihkan tandas, kita perlukan alatan dan bahan. Cikgu akan terangkan kepada awak alatan dan bahan yang digunakan untuk membersihkan tandas. Baik. Alatan yang pertama, kita perlukan apron. Apron untuk mengelakkan baju kita kotor. Seterusnya, sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melapik tangan awak daripada kotor semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Seterusnya, kita perlukan cecair
pembersih. Ia digunakan semasa awak membersihkan tandas dan bilik mandi. Kita perlu juga kain dan span ataupun span. Baik, seterusnya alatan dan bahan yang kita perlukan, mop ataupun berus. Alat ini digunakan untuk membersihkan lantai, tandas dan bilik mandi. Seterusnya kita perlukan baldi. Baldi ini kita akan isi air masa kita membersihkan tandas. Seterusnya kita ada pelocok. Kita ada pelocok. Ni alat pelocok dan juga berus tandas. Kedua-dua alatan ini digunakan semasa awak membersihkan tandas dan bilik mandi. Baik, cara membersihkan tandas dan bilik mandi. Untuk membersihkan tandas dan bilik mandi, ada 4 kawasan di dalam tandas dan bilik mandi yang perlu dibersihkan. Baik, yang pertama, kawasan lantai. Awak perlu bersihkan lantai menggunakan mop ataupun awak memberus menggunakan berus lantai. Bahagian kedua, mangkuk tandas. Semasa awak menggunakan tandas, awak perlu flush tandas tersebut. Dan awak juga perlu cuci mangkuk tandas menggunakan berus tandas. Baik, bahagian ketiga, bahagian sinki. Awak perlu bersihkan sinki menggunakan cecair pembersih dan kain lap ataupun span. Okay, bahagian keempat iaitu bahagian cermin. Awak perlu cuci bahagian cermin menggunakan cecair pembersih dan juga kain lap. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan video cara membersihkan tandas dan bilik mandi. Mari kita saksikan. Baik, kita lihat video ini. Cara untuk membersihkan lantai. Cara yang digunakan, memberus menggunakan berus dan cecair pembersih. Beruskan di sekeliling kawasan lantai. Hilangkan kotoran di kawasan lantai dengan cara memberus. Awak juga boleh menggunakan cara mengemop lantai. Selepas memberus menggunakan berus dan cecair pembersih, awak perlu siram lantai dengan menggunakan air bersih. Bilas lantai penuh dengan sabun pembersih. Bilas dengan air. Siram air bersih di kawasan lantai. Baik, seterusnya cara untuk membersihkan mangkuk tandas. Menggunakan sabun pembersih, cuci di sekeliling mangkuk tandas. Beruskan di sekeliling mangkuk, bahagian atas mangkuk tandas dan bahagian bawah
Di bahagian belakang, depan, penutup mangkuk tandas juga awak perlu bersihkan menggunakan cecair pembersih dan juga kain lap. Bersihkan kotoran-kotoran di sekeliling mangkuk tandas. Untuk di bahagian lubang mangkuk tandas, kita gunakan berus tandas, gosok sekeliling kotoran-kotoran yang melekat di mangkuk tandas. Baik, kita teruskan lagi dengan cara membersihkan sinki. Di bahagian sinki, gunakan cecair pembersih dan juga kain lap. Bersihkan di sekeliling lubang sinki, bahagian atas. Gosok-gosok bahagian tepi sinki. Gosok dan bahagian bawah kaki sinki. Bersihkan juga. Pastikan semua kawasan dibersihkan. Lepas itu bilas menggunakan air bersih. Bilas. Okey, dah selesai. Baik, itu sahaja video pembelajaran cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf kerana kesilapan dan kesalahan sepanjang cikgu hasilkan video itu. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe channel cikgu, like dan share video cikgu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.